Okey, sekarang ni bila dah lihat benda ni, saya nak sebut satu benda, nak bangun lagi. Bila kita tengok piramid, atas ni kita buat macam ni. Ni mata sebiji kan, raja yang ditunggu di akhir zaman. Bawah ni dia banyak lapis. Tapi saya nak ambil, nak bagi ringkas, nak bagi senang, nak bagi faham, kita buat 2 lapis je, ataupun 3 lapis. Senang, 3. Okey, agak-agak bawah pada mata sebiji ni, siapa duduk bawah tu? Ni kita panggil kumpulan elit. Kumpulan elit. Faham ah? Orang-orang hebat-hebat. Kadang-kadang nama mereka tak disebut pun dalam sejarah, tak disebut pun dalam buku di sekolah-sekolah. Mereka tersembunyi. Ni dipanggil golongan pelaksana. Nak laksana agenda siapa? Agenda elit atas ni lah. Ni dipanggil the slave, hamba-hamba yang bekerja untuk pelaksana. Agak-agak anda nak letak anda duduk mana? Elit ke, pelaksana ke, hamba? Nak duduk kat mana? Kau berasa elit? Kau berasa atas sekali? Tu jauh lah. Kita biasanya duduk di sini. Biasa duduk di pelaksana ni, biasa ahli perniagaan. Hebat-hebat lah ni maksud saya. Ada VVIP, ada pemimpin, ketua negara dan apa politik ke apa, melibatkan politik dunia. Okey, ni biasa duduk bawah ni, menjadi pelaksana kepada agenda-agenda elit. Agak-agak hak elit siapa? Hak tadilah. Kita katakan korab Jews, korab Jewish plus Vatikan. Inilah jadi kita katalah nak pecah sangat. Freemason, Illuminati, apa lagi? CFR, Tritalaria Commission, biarlah. Skull and Bond, banyaklah, tak payah nak tulis lah kan. Okey, lebih kurang. Okey, nampak ah? Sekarang ni agak-agak anda duduk di mana? Agak-agak anda duduk di mana? Bawah sekali kebanyakan kita. Bawah sekali. Kalau anda nak mengaku duduk nombor 2, anda bukan orang biasa dah. Maksudnya sekurang-kurang anda sudah menjadi keahlian atau keanggotaan mereka. Sebahagian besar, bukan semua, sebahagian besar. Ada yang tak terjerat, ada yang mampu menilai, ada yang mampu menilik, ada yang mampu diselamatkan. Apapun bila tengok benda tadi, saya nak mengembalikan nostalgia dan kenangan silam kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab kebiasaannya, filem-filem arahan yang diterbitkan oleh Tan Sri P. Ramlee ini banyak manfaat-manfaat, iktibar-iktibar dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Ada satu filem yang cukup terkesan bagi saya, walaupun berkemungkinan besar bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau, cuma penceritaan. Tetapi saya akan cerita balik dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya, tidak terlibat dengan beliau. Faham? Saya sebut awal-awal ya. Saya akan mengutarakan tetapi ambil watak-watak daripada filem yang dia lakonkan dan terbitkan dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya sendiri yang tidak tertakluk dengan beliau dan pandangan orang lain. Saya akan kemukakan satu filem yang cukup terkenal, kira filem perang, filem lawan-lawan, iaitu 6 Jahanam. Semua masih ingat nostalgia filem 6 Jahanam. Filem 6 Jahanam secara ringkas mengisahkan seorang peniaga, seorang pengusaha kain, iaitu Tan Tari, bukan? Dengan isteri dia, Mas Merah. Jadi dia duduk di satu pekan, nama pekan Permatang Menara ke? Lebih kurang lah, Permatang Menara tu seberang. Permatang Menara kapal lebih kurang. Jadi kebetulan ada orang kaya nak beli kain, minta dia hantar. Waktu dia hantar kain itulah datangnya sekumpulan perompak. Yang sebelum tu perompak ni dah ada perjanjian. Ini adalah perompakan yang terakhir. Lepas pada ni berhenti dah. Nak jadi orang baik-baik, dicelah orang ramai, padahal jahat. Dia nak jadi baik, dicelah orang ramai, padahal dia jahat.
Jadi kebetulan ditakdirkan masuk dalam kedai tantari tadi. Akhirnya tengok bini kawan ni cantik, jadi dirogol beramai-ramai, kemudian last sekali dibunuh. Tetapi mungkin ada kebetulan masa tu tertangkap pada kamera ahling ke apa ke kedai sebelah tu. Jadi nampaklah gambar 6 jahanam tadi. Tapi waktu Piramli nak cari ni, dia ni perompak lagi ke dah jadi di kalangan orang biasa dah? Dia dah jadi di kalangan orang biasa dah, walaupun sebenarnya mereka ni geng-geng perompak. Apa yang nak dibawa di sini ialah tengok kepada piramid tadi, jangan tengok hak paling bawah, tengok yang kedua. Bila kita tengok yang kedua, dia akan membawa kepada kita 3 watak. Pertama sekali yang tantari cari ialah Mumbala. Mumbala lakonan Syarif Babur. Syarif Babur, hak jenis mamak-mamak sikit. Di hujung hayat-hayat dia berlakon filem Setinggan. Filem Setinggan kali dengan S. Syamsuddin, hak kisah rumah berantu tu. Dia jadi Tok Bomo tu. Tu Syarif Babur. Kerja Syarif Babur apa? Buka kedai makan. Ahli perniagaan. Ahli perusahaan, buka kedai makan, hebat. Mari nak makan apa? Mi rebus. Tantari nak makan mi rebus. Ada pula orang buat leceh nak tunjuk terror sebab kampung dia kan. Akhir sekali kena makanan apa dia? Tekpi kan. Tahu tak? Alat tu, tekpi, kena tekpi Piramli, kena tekpi tantari, semua rebah, semua mati. Akhirnya Mumbala pun mati juga. Habislah riwayat seorang kisah ahli perniagaan. Pi lagi cari siapa? Jagindas. Cari Jagindas. Jagindas ni nak rapas kedudukan penghulu. Dia nak jadi pemimpin. Tapi sebab dia ni bekas perompak, mungkin dia pandai berlawan, dia pandai silat, penghulu pula kurus kering. Hang kebun jadi penghulu kan dalam filem tu. Jadi akhirnya Piramli kali ini dibantu oleh bekas abang ipar dia, iaitu Laksmana Damburi. Betul kan? Laksmana Damburi bantu dia. Jagindah nak rampas kedudukan penghulu. Ni melibatkan kepimpinan. Jadi tak dan jadi ganti penghulu, tak dan jadi pemimpin, akhirnya dibunuh oleh tantari. Bawalah Laksmana Damburi kerana nak dapatkan habuan 1000 keping wang perak. Waktu itulah penghulu hak kurus kering ni baru berani sepak. Cis, celaka kau Jagindas. Mentang-mentang kawan tu dah mati. Bab ahli perniagaan selesai. Bab pemimpin selesai. Dia pi watak ketiga, Sujama. Sujama dah jadi VVIP. Sebab bila Piramli dengan Laksmana Damburi sampai depan rumah dia, ada bodyguard, ada pengawal tahap tu kira orang hebat lah. Orang-orang VVIP, orang special, orang istimewa. Tapi jemput, silakan wahai saudara. Tapi belakang pintu ada apa? Belakang pintu ada apa? Ada dah nak tunggu, takik nak tunggu tetap. Kebijaksanaan Piramli mampulah Sujama. Jadi 3 watak tu mengingatkan saya pada grup ahli perniagaan, pada grup pemimpin, pada grup VVIP. Kemudian kita naik kepada grup elit. Biasa grup elit ni yang paling banyak memerintah kita ialah golongan bankers dan penyimpan emas. Dia bergeraklah, berjumpa dengan hak kurus sikit, Katipang. Katipang ada kedai emas, dia token emas. Katipang, saya nak beli emas, saya nak beli emas yang mahal-mahal. Ada, tapi saya tak simpan kat luar, saya simpan kat dalam, tempat takut orang rampas. Silakan saudara, buka peti besi, boleh pilih saudara, boleh pilih. Aku bukan nak emas, tapi nak bunuh kamu. Apa pasal? Apa pasal? Ayat apa pasal tu ada setiap adegan. Last sekali kena bunuh, mati Katipang, hak terlibat dengan emas. Kemudian pergi jumpa jin kepala toncet, Osman Botak, Paragas. Paragas dia jadi apa? Pengurusi tabung rakyat.
Dulu mungkin tak kenal lagi istilah bank, dia panggil tabung rakyat. Hari ni panggil bank rakyat. Tapi bukan maksud saya bank rakyat kita lah. Maksudnya bank tu. Bank. Tempat orang simpan duit. Tempat orang simpan harta benda. Bankers. Saudara nak simpan apa? Saya nak simpan senjata ini pada tubuh saudara. Apa pasal? Keluar lagi. Apa pasal? Sebab ingat tak? Saudara membunuh dan merogol isteri hamba di Pekan Matang Manara. Mati pula kawan tu. Sebelum mati tu dia jereluh dalam lubang rahsia tu kan. Bawah tu nasib baik Laksmana Damburi ada senjata hikmat yang Syarif Do sebagai sultan bagi. Last sekali, ingat tak watak Karambit? Karambit bagaimana mata dia? Mata dia rosak sebelah kan. Mata Karambit rosak sebelah. Dia jadi apa? Guru silat. Banyak dia rekrut ahli-ahli baru tak? Ramai orang nak mengaji silat dengan dia. Belum tentu lagi dia pandai bersilat, tapi ramai terpedaya dengan dia. Konon-kononnya dia hebat bersilat. Tapi satu benda yang tertarik ialah dia pergi buka gelanggang silat dia di kampung Laksmana Damburi. Allah. Patut dia buka tempat lain, dia buka di kampung Laksmana. Saya teringat kalau kita versikan ini dengan Dajjal, dia tahu dah dia nak kena bunuh di Israel, di Palestin, dia pi buat pula tempat tu. Kalau dia pi buat Teluk Kumbak ke, okey juga kan? Jauh. Dia pi buat tempat yang sememangnya dia cari nah. Lepas tu dia boleh berbohong pula sifat yang ditunjukkan. Kalau Laksmana Damburi itu murid Tuan Guru juga ke? Oh, Laksmana Damburi, dia pun murid hamba juga. Padahal dia Laksmana pun tak kenal. Sifat pembohongan dia dah tunjuk. Akhir sekali bila sampai depan tu, kerumulah anak murid. Bagi tahu yang sebenar ketua hang ni, guru silat ni rupa-rupanya ketua penyamun, ketua perompak baru kenal. Allah, tersilap kita menganggotai kumpulannya. Jadi kita tengok antara guru tuan hamba dengan sahabat hamba, siapa yang hebat? Tu ayat Laksmana Damburi. Akhir sekali teng matilah Karambit. Tak dan 2-3 langkah dah. Akibatnya baling tepi, lekat tangan kat tanah. Ya, matilah. Habis cerita Laksmana Damburi dengan Tantari. Last sekali ayahanda dia kata apa? Mas merah bertemu ajal, mas tika bertemu jodoh. Habis cerita. Sekarang, nampak tak? Ni versi dan variasi saya. Saya sebut awal-awal. Berkemungkinan Piramli dan nak cerita lagu lain. Tapi saya nampak kemungkinan dan kedekatan serta kehampiran ni saya bawa versi saya. Jadi saya nak memahamkan sebenarnya. Boleh faham lah? Boleh faham. Walaupun dia dalam bentuk lawak, bentuk gurau, bentuk senda. Tapi pemaksudan saya nak suruh tengok ranking piramid tadi.